Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi tempoh 3 hari kepada pengurusi PN Muhyiddin Yassin untuk membuat permohonan maaf tanpa syarat berhubung dakwaannya. Dahulu dia nak cuba implikatekan Anwar Ibrahim, tak boleh. Nak apa orang kata, nak kaitkan dengan rasuah, tak boleh. Nak kaitkan dengan penyalahgunaan kuasa, tak boleh. Nak kaitkan dengan salah guna, ambil cakau duit, ambil duit, curi duit, tak boleh. So dia libatkan dengan kes liwat, kita kata. Didapati tidak bersalah. So masuk zaman Najib pun sama. Okey, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui peguam beliau telah mengantar satu surat notis tuntutan daripada Muhyiddin Yassin setelah mengantar surat tuntutan yang sama, bukan samalah, yang tuntutan saman kepada Zawawi tempoh hari atas dakwaan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima gaji 15 juta, dia kata. Sebab Anwar kan kata dia tak terima gaji. Kan Anwar kata dia tak terima gaji daripada Perdana Menteri. Dia tak terima gaji daripada Menteri Keuangan. So, untuk makluman tuan-tuan, siapa yang tak tahu, gaji satu je. Kalau dia Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, dia tak ada dua gaji, dia satu gaji je. So, dalam perkeliling kerajaan, kalau seorang menteri itu memegang dua jawatan atau lebih, maka dia akan ambil gaji yang paling tinggi. Dia tak ada 2-3 gaji. Jangan salah anggap pula. So, yang paling tinggi Perdana Menteri lah. So, disebabkan dia tak ambil gaji Perdana Menteri, dia tak dapat juga gaji, so-called gaji Menteri Keuangan tu. Tak ada. So, Muhyiddin Yassin mendakwa, memanglah tak ada. Masa kau jadi penasihat Selangor dahulu, kau terima 15 juta, dia kata. Kemudian disahkan oleh Setiausaha Selangor bahawa Anwar hanya menerima RM1 saja. RM1 je sebagai upah beliau menjadi penasihat Selangor. So, hari ini dakwa terima 15 juta, Anwar tuntut Muhyiddin minta maaf. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi tempoh 3 hari kepada pengurusi PN Muhyiddin Yassin untuk membuat permohonan maaf tanpa syarat berhubung dakwaannya bahawa Anwar menerima bayaran 15 juta ringgit. Anwar turut memberi tempoh 3 hari kepada Muhyiddin untuk menarik balik video TikTok berkenaan serta membuat aku janji untuk bertulis untuk tidak lagi mengulanginya. Kenapa orang kata aku janji? Sebenarnya akur janji, AKUR. Tak tahulah, mungkin saya silap. Atau undertaking lah bahasa putih dia. Perkara itu dinyatakan dalam surat tuntutan kepada Muhyiddin hari ini. Peguam Anwar Sangkar Nair mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa surat itu dihantar dengan tangan hari ini. Ia berkenaan kenyataan Muhyiddin yang dikatakan dibuat ketika ceramah Grand Finale PN di Padang Serai pada 5 Disember lalu. Hari ini Pejabat Menteri Besar Selangor menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan Anwar hanya menerima bayaran simbolik RM1 sebulan. Menurut surat tuntutan itu, Anwar menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak benar dan berniat jahat. So, akhirnya macam kita katalah, daripada zaman Najib dulu tuan-tuan, bukan zaman Mahathir dulu, zaman Mahathir dahulu dia nak cuba implikatekan Anwar Ibrahim, tak boleh. Nak nak kaitkan dengan rasuah, tak boleh. Nak kaitkan dengan penyalahgunaan kuasa, tak boleh. Nak kaitkan dengan salah guna, ambil cakau duit, ambil duit, curi duit, tak boleh. So, dia libatkan dengan kes liwat, kita kata. Didapati tidak bersalah. So, masuk zaman Najib pun sama. Kan? Okay, kalau Najib tengok saya dekat penjara, hai, saya tahu dia tak boleh tengok, tapi hai, cakap hai lah. Saya dah sampaikan itu. Dia ada kat penjara Kajang. Dah disahkan. Anyway, balik cerita kita tadi. So akhirnya kita kata, so dia tak boleh nak implicate. So dia letak lagi, buat lagi kes kedua. Itu pun ramai walaon percaya tuan-tuan. Tak apalah. Dia kata banduan lah, penjenayah dan sebagainya. Ramai yang percaya. Sebab nak implicate, dia nak kaitkan dengan salah guna kuasa, dengan sakau duit, tak boleh. Dia bila jadi penasihat Selangor, dia terima RM1 sebulan. Tu pun simbolik je. Maksudnya dia tak ambil duit tu. So bila dia jadi Perdana Menteri sekarang ini, dia tak ambil duit. So orang ni pembangkang sekarang ni, nak kenakan dia tak boleh. Dia nak kutuk dia, nak implicate dia, tak boleh. So yang menarik tadi, saya dah dengar dalam TikTok lah, ada perbincangan dengan kawan-kawan lah. Yang pertama mengenai minggu depan akan ada satu signing, dia panggil something about yang pernah dibuat oleh zaman Ismail Sabri dahulu lah, dengan pembangkang kan. Di mana mereka bersetuju untuk nak bekerjasama dengan kerajaan yang ada sekarang ini, bekerjasama dengan mereka, bersama dengan mereka, maksudnya GPS, JRS dan sebagainya, BN, bersetuju untuk bersama kerajaan Anwar Ibrahim. So therefore daripada situ tak boleh gugur kerajaan ini. Walaupun apa yang PN nak buat, dia tak boleh gugur. Tuan-tuan, I have to be frank. Kalau saya kata benda tu tak betul, benda tu tak betul lah. Jawapan mudah saya adalah dia boleh gugur. Walaupun dengan perjanjian tersebut dia boleh gugur.
Tidak ada satu perkara pun yang lebih tinggi daripada perlembagaan negara. Itu yang kita kena faham. Any agreement yang bercanggah dengan perlembagaan negara, therefore agreement itu dianggap null and void. Any law, any agreement, apa sahaja yang bercanggah dengan perlembagaan negara, therefore dia dianggap null and void. Apa maksudnya di sini? Kalau kita lihat dalam kenyataan, kalau katakanlah, ini cerita katakanlah kan. Ini saya cerita daripada segi fakta dulu. Setuju tak setuju itu cerita lain. Ini how the mechanics of the law. Bagaimana undang-undang kita ni bergerak kan. So kalau sekiranya Perikatan Nasional melalui Barisan Nasional UMNO katakan berjaya convince 30 ahli ataupun at least majority of them untuk turn against kerajaan yang ada sekarang, kemudian GPS pun follow suit, mengikuti mereka, kemudian daripada situ kalau kita lihat mereka berjaya membentuk majority, maka di situ dia dah kira membentuk majoriti. Cuma persoalan dia bagaimana dia nak membuktikan majoriti tersebut. Itu persoalan yang paling utama. Sebab kalau kita tengok dia ada dua cara macam saya sebut hari tu lah. Pertama melalui SD. So cerita SD ni tak habis lagi tuan-tuan. Jangan ingat dah habis. Tak habis lagi ni. Kan? Katalah undi percaya ni Datuk Seri Anwar Ibrahim menang. Okay, that's fine. Itu habis. Itu cerita tu. Tapi itu bukanlah mengatakan that's it, itulah seal, tutup dah pintu, tak ada lagi pengkhianatan. Saya nak kena cerita ni. Kan? So sekarang ni pengkhianatan itu boleh berlaku. So katalah Perhimpunan Agung UMNO kalah Zahid Hamidi, someone else yang against Pakatan Harapan ni berjaya mengambil alih dan menjatuhkan kerajaan dengan cara memaksa 30 atau 20 lebih ahli UMNO dan termasuk BN dan MCA keluar daripada kerajaan yang ada sekarang ini. Dan mereka menyokong Kerajaan Perikatan Nasional 73. So katakanlah daripada jumlah itu, katakanlah 73 kita campur. Katakanlah bukan semua. Ambil 20 orang lah yang menyokong kerajaan Kerajaan Perikatan Nasional. Tak cukup lagi. Kalau kita tengok dekat situ, dia masih baru dapat 93. Okay, 93 kalau kita campur dengan jumlah GPS yang ada 23, so daripada situ dia ada 116. So macam saya kata, GPS ni kita tengok kat mana inclination dia akan pergi ke mana UMNO pergi. Dia akan pergi kepada UMNO ni. Ini cerita kalau korang pula janganlah ambil take it seriously sangat. Ini cerita kalau. So dia kata kalau ni jangan main cerita kalau is benda. Dia macam ni lah tuan-tuan. Slap your face, slap yourself, slap your face and face the reality. Face the reality. Kita kena face reality. Kita kena lihat ini ancaman yang kita boleh hadapi. Face the reality. Jangan deny reality. Denying the reality tidak akan menjadikan kalau kita lompat daripada bangunan 10 tingkat, kita takkan jatuh dan cedera parah atau at least mati. Kan? Kita kena accept the reality. Why? Supaya kita boleh bersedia. Sekarang ini. Menurut UMNO yang anti Zahid Hamidi lah, dia kata bahawa sekarang ini grassroots tidak menerima UMNO Zahid Hamidi kerana bersekongkol katanya dengan Anwar dan juga DAP. Katanya, kan? Ini ceritanya, katanya. Now, the end of the day, dia akan ditentukan pada hari pengundian nanti, hari pemilihan parti nanti, di kalangan mereka, di kalangan perwakilan yang datang nanti. Itu yang akan menentukan bagaimana struktur ataupun hubungan yang kita akan hadapi. Kita tak tahu, mungkin juga yang menang nanti pun akan pro kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu pun ada kemungkinan. Tak semestinya. Mungkin lepas dia pilih-pilih, dia tengok, macam best lah Anwar Ibrahim ni berbanding dengan Perikatan Nasional. Tak apalah, kita pergi je lah dengan Anwar Ibrahim. Mungkin. Kita tak tahu. Kita tak tahu. So, possibility dia apa? Kenapa tuan-tuan? Ni, ada benda yang saya tak boleh nak cerita live ni. Sebab dia terlalu sensitif. Dia melibatkan, orang kata apa? Bukan spekulasi. Dia melibatkan perkara yang tabi'i mereka yang dia tak boleh buang. Dia tak boleh buang. Dia berbeza dengan pemilihan Parti Keadilan Rakyat, di mana semua ahli, kalau kami ada 1 juta ahli, 1 juta ahli itulah yang turun mengundi. Yang last pengundian hari itu, I think lebih kurang 100,000 ke almost 150,000 yang turun mengundi, which is about 10%. Not surprising lah, memang itu yang biasanya pun tiap-tiap tahun. Point is, 100,000 mengundi timbalan presiden. So itu yang berlaku. Tetapi dalam kes UMNO, dia bukan 100,000. Dia mewakili perwakilan. So presiden, timbalan presiden, naib presiden ditentukan melalui perwakilan. So jumlah perwakilan ni tak ramai, beberapa ribu orang je. So nak di-influence mereka ini tak sukar, tak terlalu sukar.
Kan, dengan kuasa, dengan dana, sebenarnya dia tak terlalu suka. Benda tu bukanlah terlalu suka untuk dilakukan. Either parti, bukan saya kata satu partinya, dua-dua parti. Mana-mana parti. Mana-mana pihak yang bukan parti, mana-mana pihak yang nak bertanding tu, it's not difficult to do so. So, kita tengok nanti, kita tengok perkembangan itu bagaimana. Cuma saya nak bagi tahu daripada segi perlembagaan dia, kalau itu berlaku, kalau sekiranya ada yang menarik diri, itu tidak dikira lompat parti, itu tidak dikira melanggar undang-undang. Itu semua adalah perkara yang within the realm of the law. Jangan salahkan saya, itu undang-undang. Bukan saya kata, maksudnya Iswardin naklah kerajaan ini jatuh. Tak. What's black is black, what's white is white. I'm just telling you what's what. Itu je. Kan, saya cuma bagi tahu anda apa yang what's what lah dalam ceramah dia. So dia kata apa? Ni beberapa perkara dia cakap lah, which is funny lah. I mean, knowing Sanusi ni, kita tahulah dia punya IQ tu macam mana kan. Kan, dia kata apa? Judi tu daripada 22 turun 8 tetap haram tau. Dia tetap haram. So tak kisahlah dia daripada 2 turun 8 ke 8 naik 22, dia haram, tetap haram, dia kata. Tapi kita nak bagi tahu bahawa dekat Kedah ni tak ada tempat judi. Okey, hari ni orang buktikan kat Kedah banyak tempat judi. Ni nak bagi tahu tuan-tuan, dia bukan masalah haram tak haram. Satu judi pun kira haram. Poinnya adalah bagaimana usaha kita. Kita tahu benda tu haram tapi kita tambah. Dia umpama dulu, saya ingat lagu dia lah. Saya ingat dulu.